Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuh golongan yang akan dilindungi Allah SWT di bawah bayangan rahmatnya pada hari yang tiada bayangan selain daripada bayangan rahmat, iaitu pertama, pemerintah yang adil; yang kedua, pemuda yang menggunakan masa muda remajanya untuk beribadat kepada Allah SWT; yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid; yang keempat, dua orang berkasih sayang atas satu sama lain kerana Allah, mereka berkumpul dan berpisah kerana Allah SWT; yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan dan jelita, lalu dia berkata, sungguhnya saya takut kepada Allah; yang keenam, seorang yang memberi sedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu sedekah yang diberi oleh tangan kanannya; yang ketujuh, lelaki yang mengasihi Allah SWT berserangan sehingga berlingan air mata. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, tujuh golongan yang akan dilindungi Allah SWT di bawah bayangan rahmatnya pada hari yang tiada bayangan selain daripada rahmatnya, iaitu pertama, pemerintah yang adil; yang kedua, pemuda yang menggunakan masa muda remaja untuk ibadat kepada Allah SWT; yang ketiga, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut pada masjid; yang keempat, dua orang yang berkasih sayang antara satu sama lain kerana Allah, mereka berkumpul dan berpisah kerana Allah SWT; yang kelima, lelaki yang digoda oleh wanita bangsawan dan jelita, lalu dia berkata, sungguhnya saya takut kepada Allah SWT; yang keenam, seorang memberi sedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu sedekah yang diberi oleh tangan kanannya; yang ketujuh, lelaki yang mengasihi Allah SWT berseorang sehingga berlingan air matanya. Hadis Imam Bukhari, Muslim dan lain. Tangan masuk berlingan air mata ialah mungkin seorang mengingati maksiat dan dosa-dosa yang lampau, dan dengan sengaja atau tidak sengaja dia menangis sehingga berlingan air matanya, atau mungkin seorang yang menangis kerana sangat terharu sehingga tanpa disedar air mata berlingannya. Tabib Bahdani rahmatullahi alaih meriwayatkan kata seorang wali Allah, aku mengetahui doaku yang telah diperkenalkan. Orang yang bertanya, bagaimana tuan dapat mengetahui tentang itu? Jawabnya, semasa berdoa apabila tegak bulu rama, hati berdebar dan air mata mengalir, dan doa itu akan salah seorang dari tujuh golongan yang disebut dalam hadis ini atas ialah seorang mengasihi Allah SWT dengan bersunyi diri sehingga bayangan air matanya pada diri orang itu didapati dua sifat yang unggul. Yang pertama ialah ikhlas kerana dia mengasihi Allah, bersunyi diri; yang kedua ialah perasaan takut kepada Allah atau terharu kerana cinta kepada Allah sehingga bayangan air mata. Dan kedua sifat itu merupakan kelebihan yang sempurna. Syariat tugas kami ialah menangis mengingati kekasih pada waktu malam, tidur kami adalah mengingatimu. Disebut dalam hadis di atas, jazakumullahu qalila, laki yang mengingati Allah dengan bersunyi diri. Para ulama selalu mengatakan bahawa bersunyi diri di sini mempunyai dua pengertian. Pertama, bersunyi diri daripada orang ramai yang bermaksud berseorangan diri. Inilah pengertian yang biasa dipakai. Kedua, sunyi hati daripada segala sesuatu selain Allah. Mereka menyatakan bahawa inilah asal pengertian sunyi diri. Oleh kerana itu, darjah kesunyian diri yang paling sempurna ialah gabungan kedua pengertian di atas. Namun apabila seorang berada di tengah-tengah perhimpunan orang ramai dan hatinya sunyi daripada segala sesuatu selain Allah SWT, dan pada masa itu dia menangis kerana mengasihi Allah, maka juga termasuk di dalam golongan tersebut. Adanya perhimpunan atau tidak sama sahaja baginya apabila hatinya bukan hanya sunyi daripada orang ramai, tapi turut sunyi daripada ingatan segala sesuatu selain Allah SWT, maka perhimpunan orang ramai itu sedikit pun tak akan mudaratkannya. Menangis kerana mengasihi Allah atau takut kepadanya merupakan satu kurniaan Allah yang besar. Berbahagialah seorang yang dikurniakan nikmat ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang menangis kerana takut kepada Allah, dia tidak akan masuk ke dalam neraka sehingga susu masuk kembali ke dalam puting. Keadaan ini adalah sesuatu yang mustahil. Begitu juga mustahil dia akan dimasuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, siapa yang menangis kerana takut kepada Allah walaupun sedikit daripada air matanya menitis ke tanah, maka dia tidak akan diazab pada hari kiamat.
Disebut dalam sebuah hadis bahawa api neraka diharam ke atas dua jenis mata. Pertama, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Kedua, mata yang berjaga malam untuk melihara Islam dan umat Islam daripada serangan orang kafir. Disebut dalam hadis yang lain bahawa api neraka diharamkan ke atas mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Mata yang memandang sesuatu yang diharamkan seperti memandang wanita yang bukan mahram dan sebagainya. Dan mata yang telah cedera di jalan Allah. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang mengasihi Allah bersendirian adalah seperti seorang yang pergi berseorang diri untuk menentang orang-orang kafir. InsyaAllah. InsyaAllah. Tambahkan dapat sampaikan terus.